السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula kelas pengajian kita, membicarakan hadis-hadis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ataupun dikenali sebagai hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insya-Allah pada malam ini perbincangan kita akan diteruskan pada hadis yang ke-8. Al-hadithu tsamin an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, al-hadithu tsamin, hadis yang ke-8 an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ibn Umar di sini merujuk kepada Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sehinggalah mereka bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dan diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus salah, dan mereka itu mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan juga membayar zakat, menunaikan zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka telah berbuat sedemikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku melainkan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan amalan mereka, yakni hisab, perhitungan amalan mereka itu terserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan umirtu, yakni aku telah diperintahkan. Jadi siapa yang perintahkan dalam hal ini, yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Tuan-tuan
kena lihat satu hadis ini dengan pemahaman yang betul dan juga dalam konteks yang betul untuk mengelakkan salah faham terhadap maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata umirtu an uqatilan nas, dan Nabi tak kata umirtu an aqtulun nas, tak. Aku diperintahkan untuk memerangi. Qital dengan qatl, dua benda yang berbeza. Qatl dengan maksud bunuh, manakala qital ataupun muqatalah dia ala wazni mufa'alah, maknanya perang ini dia berlaku ada dua pihak yang saling memerangi antara satu sama lain. Dan memang sangat jelas ketara perbezaan antara terus memang bunuh orang dan perang. Kerana perang ni kalau kita lihat dalam konteks zaman dahulu, bila perang ni berlaku, dia akan berlaku tempat dah ditentukan nak jumpa kat mana kan. Kemudian dia akan tawan sesuatu kota kan, kerana kerajaan tu dia akan duduk dalam satu kota yang mana ada pagar di sekelilingnya. Jadi kalau berlaku perang, pihak yang menyerang tersebut akan menawan kota tersebut. Kemudian dia tak terus masuk serang terus. Dia akan ada hantar utusan dulu kan. Akan ada perbincangan, akan ada beberapa peringkat sebelum, bila dah tak nampak jalan, tak ada dah pilihan, maka barulah boleh serang dan juga berperang. Jadi dua benda ini berbeza kerana kita nak jelaskan dengan terperinci hadis ini, kerana ada orang ataupun ada pihak yang menggunakan hadis ini sebagai asas untuk menghalalkan darah orang kafir, orang bukan Islam, dan juga menghalalkan darah orang Islam atas andaian bahawasanya orang Islam juga telah bersekongkol dengan musuh Islam. Jadi hadis ini perlu difahami dengan kefahaman yang betul, dan kita juga nak mengelakkan salah faham di kalangan musuh-musuh Islam yang mentohmah Islam sebagai agama yang tertegak dengan mata pedang. Dan mereka menuduh juga Islam ni dan umat Islam sebagai agama yang mempromosikan ekstremisme kan, keganasan, suka berperang. Tengok ni hadis ni, Nabi dia sendiri yang kata dia telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya perang. Jadi bukankah ini satu isyarat yang jelas menunjukkan bahawasanya memang Islam ni suka berperang, suka bunuh orang dan sebagainya. Jadi kita perlu fahami hadis ni dengan kefahaman yang betul. Lalu bila dinyatakan dalam hadis ni, Nabi SAW kata, aku diperintahkan untuk memerangi an-nas. Siapa nas ni? An-nas maksudnya manusia. Siapa? Dia bersifat umum. Maka kita perlu melihat sebenarnya dia nak menjurus kepada siapa. Sedangkan berlaku juga peperangan ataupun anjuran supaya diperangi orang Islam sendiri kan. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada menggunakan perkataan qital ini, perangi ini, kepada orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. So dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz qital, perang terhadap orang mukmin sendiri. Allah Ta'ala kata wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila ada dua puak di kalangan orang-orang yang beriman, ini mereka saling perang, saling berperang antara satu sama lain, fa aslihu bainahuma,
maka hendaklah kita islahkan, perbaiki, perelokkan ataupun kita damaikan antara dua puak yang sedang bertelagah ini. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau satu puak, dua puak yang bertelagah ini, salah satu ni dia melampau ke atas satu yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah puak yang melampau tadi, hatta tafi'a ila amrillah, sehinggalah mereka itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini walaupun terhadap orang mukmin, Allah Taala guna juga istilah qital, menunjukkan bahawasanya konteks qital, perang ni dia lebih umum, lebih luas. Ia boleh berlaku dengan orang Islam, dia juga boleh berlaku dengan orang bukan Islam. Akan tetapi dalam Islam dia ada garis panduan yang sangat teliti apabila melibatkan perang. Ada garis panduan. Nabi SAW sebelum mengutuskan tentera untuk keluar berperang, berjihad, Nabi dah bagi pesanan, beberapa pesanan yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bunuh wanita, kanak-kanak, orang tua, tak boleh tebang pokok yang berbuah, tak boleh, kan? Jadi begitu telitinya garis panduan yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang saya sebut di awal tadi, qital ni, perang ni, dia ada step-step dia. Dia mesti akan main dengan tentera, kemudian dia akan ada peringkat permulaan, dia tawan dulu, sekat, dia ada strategi dia. Dalam perang ni dia ada banyak strategi dia. Dia mungkin tawan, sekat bekalan makanan daripada masuk, kan, untuk nak melemahkan pihak musuh. Dia bukan main-main tu dengan bunuh terus. Yang ni lah yang ingin saya tegaskan pada malam ini, supaya ada sebahagian kecil di kalangan umat Islam yang terpengaruh dengan idea yang melampau, lalu mereka menggunakan hadis ini sebagai asas untuk menghalalkan tindakan mereka membunuh orang-orang bukan Islam, sama ada dalam negara umat Islam sendiri ataupun di negara yang dikuasai ataupun kerajaannya dianggap sebagai kerajaan bukan Islam. Jadi hadis ini bukan dengan maksud supaya orang Islam ni boleh pi jumpa mana-mana orang bukan Islam, hang nak masuk Islam ke tak masuk Islam? Tak masuk Islam, aku bunuh hang. Tak. Tidak sama sekali. Itu adalah satu kefahaman yang amat-amat salah. Dan ingin juga ditegaskan di sini bahawasanya qital dalam konteks hadis ini, ia merujuk kepada qital yang ditetapkan oleh waliul amr, yakni pemerintah, kerajaan. Dia bukannya individu, mana-mana individu ajak 2-3 orang kawan-kawan, mai kita kena berjihad, perang musuh-musuh Islam, lawan, pakai vest buh bom tu, pi bom kat mana-mana tempat awam. Tak, ini bukan maksud hadis ini. Sebaliknya, qital ini ataupun perang ini, ia hanyalah satu wasilah, dia bukannya ghayah. Wasilah dengan erti kata, dia adalah satu cara untuk kita mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara daripada beberapa banyak cara yang lain. Dan juga matlamat kepada dalam yang dinyatakan dalam hadis ini adalah untuk apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan benar melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah ghayah, itulah matlamat utama kenapa disyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jihad. Yakni matlamatnya adalah untuk dakwah. Jadi
kalau kita boleh faham maksud ini, maka kita juga kena letakkan hadis ini juga dalam konteks pada zaman tersebut. Kerana pada zaman itu memang kerajaan, sesama kerajaan ni memang perang ni adalah sesuatu yang sukar untuk dielakkan. Kalau kita nak bicarakan dalam konteks perluasan kuasa pada zaman tersebut. Jadi mereka juga pada waktu itu kerajaan yang dikuasai di Makkah, kufar Quraisy selepas Nabi berhijrah ke Madinah, yang mana hadis ini datang ketika mana Nabi SAW berada di Madinah. Jadi kerajaan yang berkuasa di Makkah adalah kerajaan pimpinan pembesar kufar Quraisy, dan mereka juga menganggap kerajaan baginda SAW di Madinah adalah ancaman yang besar bagi mereka. Termasuk jugalah kerajaan Parsi, Rom. Mereka juga menganggap pengaruh Nabi SAW ini adalah merupakan ancaman kepada mereka. Jadi dalam konteks pada waktu itu, sama ada Nabi, yakni kerajaan Islam di Madinah pada waktu itu, mereka diperangi ataupun mereka memerangi. Jadi kita juga nak kena faham hadis ini dalam konteks pada waktu itu, menunjukkan bahawasanya salah satu cara untuk nak kita meluaskan dakwah Islam, meluaskan kejajahan kerajaan Islam, ia tidak ada pilihan lain melainkan dengan qital, melainkan dengan perang ini. Akan tetapi macam saya dah nyatakan di awal tadi, dalam Islam kita mempunyai beberapa garis panduan yang terperinci dalam hal ini. Kita datang, kemudian tawan, berlakunya perbincangan, masuklah Islam, kita ajak mereka supaya masuk Islam, aslim taslam, masuk Islam, hampa semua akan selamat. Dan kita juga memberikan jaminan keadilan. Dan dalam Islam ini kita tak boleh nak paksa setiap individu tu untuk dia memeluk Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama, telah pun jelas yang mana yang mana satu adalah hidayah yang benar, mana satu yang sesat. Jadi kita tak akan paksa, akan tetapi kita kata kena bagi laluan untuk kami menyebarkan agama Islam. Kalau hang tak mau masuk Islam juga, maka kena bayar jizyah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka bayar jizyah, bermakna mereka ini di bawah naungan kerajaan Islam, kan? Jadi dan dalam masa yang sama mereka mesti memberi ruang kepada umat Islam untuk menyebarkan dakwah kepada mereka-mereka yang belum memeluk agama Islam. Jadi apa yang saya ingin jelaskan di sini, bahawasanya hadis ini perlu difahami dengan kefahaman yang betul dan juga dalam konteks yang betul, supaya kita tidak menggunakan hadis ini untuk menghalalkan tindakan ekstrim kita. Menghalalkan, kita kata halal darah orang bukan Islam, kan? Kita kata jumpa mana-mana orang bukan Islam, bunuh mereka dan sebagainya, seperti mana yang dilakukan oleh satu puak yang mendakwa mereka ni ISIS ke apa dan sebagainya, kan? Mereka buat video minta supaya orang Islam kalau jumpa saja mana-mana orang bukan Islam, bunuhlah mereka, gunakanlah apa cara dan sebagainya. Maka kita kata kita berlepas diri daripada puak yang melampau ini. Akan tetapi ini tidak bermakna kita pula menafikan pensyariatan jihad pula. Ada pula dalam hal ni kita tak mau kita jadi melampau, dan dalam satu keadaan lagi kita juga tak mau kita jadi orang yang lalai ataupun cuai dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nak elak orang dakwa, orang tuduh kita ni ekstremis, tapi dalam masa yang sama kita menafikan pula
pensyariatan jihad. Lalu kita kata tak ada lah jihad ni. Jihad sekarang ni adalah jihad dengan hawa nafsu kita sahaja, kan? Perang semua ni dah tak ada dah. Itu pada zaman dulu saja. Yang ni kita kata dak. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang jihad qital, jihad perang ini. Dan kita katakan dengan tegas bahawasanya syariat ini masih lagi kekal. Bahkan dalam konteks umat Islam hari ini, di beberapa buah negara umat Islam yang mana mereka ditindas, seperti mana di Palestin, mereka dihalau daripada penempatan yang mana itu memang tempat rumah mereka, itu tanah air mereka. Lalu pada dalam konteks mereka, jihadlah adalah pilihan untuk mereka mempertahankan tanah air mereka. Jadi kita katakan bahawasanya syariat ini masih kekal, dan kita sama sekali tidak akan bersikap rasa macam segan ataupun malu nak bercakap tentang hal ini. Tak. Kita kata prinsip benda ni masih ada. Jihad masih ada, syariat jihad masih kekal, ia tidak berubah, cuma ia mesti dilihat dalam konteks yang betul, pemahaman yang betul, dan juga pelaksanaan yang betul. Sebab itu dari sudut pelaksanaan, seperti mana saya dah tegaskan di awal tadi, jihad ini mestilah di bawah arahan pemerintah, yakni kerajaan. Ia bukannya boleh dilaksanakan oleh mana-mana individu ataupun kumpulan tertentu. Ia mestilah di bawah perintah waliul amr, kan? Supaya urusan tersebut bila diserahkan kepada waliul amr, mana mereka boleh mempertimbangkan antara maslahah dan juga mafsadah, kan? Jadi dia bukan semudah-mudah yang kita sangka, kan? Jadi kita hari ini bila berlaku sahaja, kan, perkara yang tertentu, kan, umat Islam ditindas di tempat tertentu, negara tertentu, kita kata pasal apalah orang Islam hari ini kita pergi angkat senjata, kita pergi perang lah depa tu, kan? Ia bukan semudah yang kita sangka, sebab ia melibatkan pertimbangan antara maslahah dan juga mafsadah. Dan Nabi SAW dulu pun mereka juga membuat pertimbangan yang sama, buat persediaan terlebih dahulu. Sebab itu kita lihat perbezaan antara marhalah dakwah Nabi SAW di Makkah dan juga di Madinah. Ada perbezaan di situ, kerana di Madinah sudah ada kerajaan, ada sokongan, ada, maknanya umat Islam bersedia, mempunyai persediaan, walaupun mungkin persediaannya agak rendah berbanding dengan musuh Islam, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kemenangan kepada di pihak tentera Islam. Lalu kita katakan dalam hal ini ia mesti difahami dengan pemahaman yang betul, dalam konteks yang betul, dan juga pelaksanaan yang betul. Baik. Kembali kita kepada hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka bersaksi, maknanya mengucap syahadah bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan benar melainkan Allah, dan juga Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nak masuk Islam, benda pertama dia kena buat adalah mengucap syahadah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan dengan dia sebut ungkapan ini dan dia faham maksudnya, itu sudah cukup untuk kita menganggap dia itu sebagai seorang Muslim. Kemudian, adakah memadai? Dia tak boleh berhenti takat tu. Pertama, dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian yang kedua, wa yuqimus salah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan juga membayar zakat. Jadi daripada sini pun kita dapat mengambil faedah bahawasanya dalam kita mengajak orang bukan Islam kepada Islam, ada prioriti, ada keutamaan yang perlu kita susun terlebih dahulu. Pertama sekali adalah kita kena fahamkan dia tentang tauhid.
yakni kita kena fahamkan dia tentang apa maksud bila sebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Apa maksud tu? Kena bagi dia faham yang tu terlebih dahulu. Yakni tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang diibadahi. Dia mesti menafikan sebarang bentuk ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah dia isbat illallah. Jadi dia mesti menafikan. Sebab itulah kufar Quraisy memahami pernyataan tersebut. Sebab itu mereka tak boleh nak beriman, mereka tak mau beriman. Kerana kalaulah cukup hanya dengan mengaku Tuhan itu Allah, maka mereka juga menyatakan Tuhan itu adalah Allah. Sebab itu mereka panggil Kaabah tu Baitullah, mereka namakan anak mereka Abdullah, kan? Kerana mereka memang beriman dan percaya Tuhan itu Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan lain bersama-sama dengan Allah. Sebab itu kita namakan mereka sebagai musyrikun. Mereka mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, sembah Allah dan juga sembah berhala-berhala, Allat wal Uzza, Manat dan juga Hubal. Atas dasar itulah mereka dinamakan sebagai musyrikun. Baik. So kena bagi dia faham yang tu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mereka juga kena faham bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka tasdiquhu fima akhbar. Mereka kena membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman. Nabi bagi tahu dalam hadis-hadis yang sahih, kami beriman. Sama ada perkara yang Nabi sampaikan tersebut, benda tu telah berlaku, benda tu sedang berlaku, ataupun benda tu bakal berlaku, kami beriman. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Kemudian yang kedua, kena buat apa yang Nabi suruh. Nabi perintahkan buat apa? Kena buat. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila aku perintahkan kamu dengan satu perintah, maka laksanakanlah perintah tersebut setakat mana yang kamu mampu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, benda yang Nabi larang kena tinggal. Jadi mereka perlu difahamkan dengan yang ni terlebih dahulu. Kemudian kalau mereka faham, kita kata kalau nak masuk Islam mesti kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dah selesai hak ni, dia dah sebut alhamdulillah, kita sujud syukur alhamdulillah kerana dia masuk Islam. Lepas tu apa keutamaan kita? Keutamaan yang kedua adalah wa yuqimus salah. Jadi kita faham dalam konteks ni. So, bila saudara kita, kawan kita, tempat kerja kita yang berbangsa Cina ataupun India yang belum Islam, kita ajak mereka, pujuk mereka, akhirnya mereka nak masuk Islam, benda pertama kita fahamkan dia tentang syahadatain. Lepas tu kita suruh dia mengucap. Yang seterusnya adalah kita ajak dia ataupun ajak dia supaya dia salat. Oh, nak kena ajak macam mana? Kena buat mai buku panduan solat tu kah? Baca satu-satu ni lah. Semayang subuh lagi nak kena baca, kan? Duk ajak dia usalli fardhas subhi rak'ataini ma'muman ataupun imaman ka lillahi ta'ala kah? Dah. Kita kata lah ni waktu apa? Alhamdulillah, hang dah mengucap tadi dan sekarang ni dah masuk waktu Isya. Jom kita semayang. Ish, aku tak tahu ni. Aku pun tak tahu apa. Tak apa. Ikut saja. Mai. Nak semayang kita ada ayat semayang. Mai ni ikut. Sebab nak ambil ayat semayang ni benda yang mudah saja. Mai ikut. Tengok buat macam mana? Ikut saja. Hang tengok aku buat macam mana? Buat. Lepas tu dia kata lagi nak semayang ni bukan apa ada baca-baca panjang macam-macam, mai. Tak. Mai. Hari ni ikut saja. Habis nak buat apa? Tak apa, angkat takbir. Allahu Akbar. Boleh sebut tak Allahu Akbar? Dia kata Allahu Akbar, bunyi dengan pelat-pelat dia apa? Tak apa. Sebut. Habis tu sepanjang-panjang ni nak baca apa? Dia tak tahu nak baca apa. Kalaulah dia boleh kata subhanallah, subhanallah lah.
Walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ulanglah tu. Ataupun duduk diam saja, ikut saja daripada awal sampai habis. Macam mana aku buat sembahyang ni, hang ikut saja. Daripada awal sampai habis. Jadi kalau kita faham keutamaan dalam hal ini, kita taklah orang yang baru nak masuk Islam tu kita duk ajak pada dia macam-macam benda. Hang ni pertama hang kena kira hang dah mengecak dah. Kena ambil dah, kena pergi ambil tudung kalau perempuan. Sarung lah ni juga. Contohnya kan. Ataupun kita kata kepada hang lelaki, lepas ni kita kena buat appointment dengan klinik supaya nak kena khatam. Contohnya. Tak boleh kan. Awal lagi ni. Jadi kita mesti faham keutamaan mana yang patut kita dahulukan terlebih dahulu. Jadi dia ikutlah, buatlah setakat mana yang boleh kan. Kita ajak dia setakat mana yang dia boleh ikut, kita tunjuklah kat dia kan. Jadi ini kita nak dia buat yang ni terlebih dahulu kerana ini adalah keutamaan yang awal yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wa yu'tuz zakah, dan juga mereka ini membayar zakat. Ini zakat ini adalah salah satu daripada syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mempunyai garis panduan yang tertentu. Harta tu mestilah cukup haul dan juga nisab. Haul merujuk kepada tempoh tahunan, setahun. Kalau zakat fitrah tu dalam bulan Ramadan itulah kan. Dan juga nisab, kadar berapa dia, ada kiraan dia. Kalau zakat zakat perniagaan ada kiraannya, zakat ternakan ada kaedah kiraan dia, zakat emas ada kiraan dia kan. Kalau dalam konteks zaman kita sekarang ni pula, pihak kita zakat ni di bawah bidang kuasa agama, melibatkan pejabat zakat negeri masing-masing kan. Jadi kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita kena rujuk depa kan. Minta supaya depa buat pentaksiran zakat kan. Sama ada zakat tu zakat pendapatan, zakat tu zakat emas ke kan. Zakat emas pula, tengok pula emas tu, emas kita pakai ke emas yang tak pakai. Kalau pakai pun dia walaupun para fuqaha menyatakan zakat emas yang dipakai, barang kemas yang dipakai ni tak kena zakat, akan tetapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada ditetapkan pula dia mestilah tidak melebihi uruf. Maknanya masyarakat setempat ni pakai barang kemas ni takat mana yang menjadi kebiasaan. Di Pulau Pinang ni, tak silap saya tahun lepas kot, 2 tahun lepas, ada satu kumpulan penyelidik daripada USM dan juga UiTM, mereka ada buat kajian tentang uruf emas di Pulau Pinang ni. Mereka nak tahu kadar kebiasaan wanita di Pulau Pinang ni pakai emas tu banyak mana. Jadi kalau pakai lebih daripada uruf, barulah kena zakat. Jadi tak tahulah orang kata orang Pulau Pinang ni ada banyak emas kan, pakai banyak barang kemas, jadi tak apalah. Kalau tuan-tuan nak tahu kadar tu, tuan-tuan boleh semak dengan pejabat zakat. Yang pentingnya adalah zakat ni bukannya kita ambil semua, dia hanya berapa persen sahaja, sebahagian kecil sahaja daripada harta tu, apabila dia cukup 2 syarat tadi yang saya sebutkan tadi. Sama ada mestilah cukup haul dan juga nisab, barulah mereka ini perlu membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, bila mana mereka itu telah pun mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian mereka salat, kemudian mereka tunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maknanya asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maknanya darah mereka, harta benda mereka akan terpelihara daripada aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menumpahkan darah mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan merampas harta benda mereka, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Apa maksud melainkan dengan hak Islam di sini?
Kerana dalam Islam ada lagi beberapa, orang kata apa, pengecuali, ada beberapa sebab yang boleh menyebabkan darah orang Islam ni boleh dihalalkan atas sebab-sebab yang lain. Antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan tentang as-sayyibuz zan, orang yang telah pun berkahwin kemudian mereka berzina, kan? Maka mereka ni akan dikenakan dengan had, rejam. Maknanya mereka akan dibunuh dengan direjam. Begitulah juga riddah, bila mana mereka ini keluar daripada Islam, kan? Begitulah juga qisas, bila mereka bunuh orang maka hukumannya akan bunuh balas. Yang inilah yang dimaksudkan dengan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi asal dalam bab ni adalah apa? Ni nak kena faham ni. Asal dalam bab ni adalah darah orang Islam tidak boleh ditumpahkan sama sekali, melainkan dengan sebab-sebab yang syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda melaksanakan ibadah haji, baginda berkhutbah di Arafah, Nabi menyatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kamu dan juga harta benda kamu adalah haram seperti mana haramnya hari ini dan juga seperti mana haramnya tempat ini, kan? Fi baladikum hadha, menunjukkan bahawasanya darah umat Islam, harta benda umat Islam tidak boleh sesuka hati ditumpahkan dan juga boleh diambil, melainkan dengan sebab-sebab yang syar'i. Sebab itu Islam sangat serius dalam masalah ni. Sebab itu cederakan orang, pukul orang tak tahu halah sampai kau berdarah dan sebagainya, yang ni mesti dengan sebab yang syar'i baru boleh buat. Kalau tidak, tak boleh buat. Pertahankan diri tak apa, tapi pergi serang orang tak tahu punca, tak boleh. Apatah lagi sampai ke tahap mengangkat senjata memerangi mana-mana orang Islam ataupun pemerintah Islam yang sah. Ini juga tak dibenarkan. Sebab itulah dibenarkan dalam Islam qitalul bughah, memerangi bughah ni yang melampau, yang isytihar, tidak mahu taat kepada pemerintah Islam yang sah, kan? Kemudian perang pula pemerintah Islam yang sah, kan? Maka dalam hal ini Islam benarkan untuk diperangi mereka ini, kan? Jadi dalam Islam darah umat Islam adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak dibenarkan sama sekali ditumpahkan, melainkan dengan sebab-sebab yang syar'i. Baik. Jadi sebab itu Nabi SAW menyatakan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dan juga perhitungan akhir tu, apa yang mereka lakukan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini seperti mana yang saya nyatakan tadi mempunyai beberapa pengajaran yang boleh kita ambil, dan seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi, ini dalam konteks hadis ini perlu difahami dengan kefahaman yang betul. Dan hadis ini juga disokong dengan beberapa hadis yang lain, antaranya hadis Muaz ibn Jabal sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz pergi ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata Nabi suruh supaya Muaz ajak mereka supaya mengucap dua kalimah syahadah terlebih dahulu. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum bis salati thumma biz zakah. Kalau mereka taat, maknanya kalau mereka akur untuk mengucap dua kalimah syahadah, maka ajaklah mereka supaya salat, barulah zakat. Menunjukkan dalam Islam ni, dalam dakwah ini mempunyai keutamaan yang perlu difahami oleh para pendakwah terlebih dahulu. Ini bermakna dalam dakwah keutamaan kita adalah tauhid, mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami
tuntutan dua kalimah syahadah tersebut dengan kefahamannya betul dan juga mengamalkannya, kan? Itu antara keutamaan bagi para pendakwah. Kemudian mengajak masyarakat supaya melaksanakan salat, kemudian barulah zakat, kan? Baik. Kemudian faedah lain yang boleh kita ambil daripada hadis ini juga menunjukkan bahawasanya daripada hadis ini dibolehkan untuk memerangi mana-mana golongan di kalangan umat Islam yang enggan melaksanakan syiar Islam, yakni salat dan juga zakat. Sebab itulah hadis ini menjadi asas kepada Abu Bakar radhiyallahu an untuk memerangi golongan mani'uz zakah, golongan yang enggan membayar zakat. Kita semua tahu dalam sejarah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada golongan, kan, selepas kewafatan Nabi, Abu Bakar radhiyallahu an dibai'ah menjadi khalifah. Lalu sewaktu Abu Bakar menjadi khalifah, antara cabaran pertama ataupun cabaran awal yang terpaksa dihadapi oleh Abu Bakar adalah berdepan dengan golongan yang enggan membayar zakat. Lalu Abu Bakar mengambil pendekatan untuk memerangi golongan ini. Lalu berlakulah sedikit, orang kata apa, macam perbincangan antara Abu Bakar dan juga Umar. Umar kata, bukankah macam mana engkau boleh perang sedangkan Nabi SAW telah menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Umar kata, bukankah Nabi SAW pernah kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata la ilaha illallah, kan? Siapa yang kata la ilaha illallah, maka telah terpeliharalah, kan, harta benda mereka dan juga nyawa mereka, kan, daripadaku, kan, melainkan dengan hak agama Islam tersebut, dan hitungan amal tu terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi, dia kata fa inna az-zakata haqqul mal. Kata Abu Bakar, demi Allah aku akan memerangi mereka yang memisahkan ataupun membezakan antara salat dan juga zakat. Sesungguhnya zakat itu termasuk dalam haqqul mal. Hak, sebab yang kan dalam hadis tadi Nabi SAW kata illa bihaqqil Islam. Hak Islam tu merujuk kepada apa? Abu Bakar kata hak Islam ni dia ada hak yang merujuk kepada hak badani, yakni kita solat tu kita buat sendiri dengan tubuh badan kita, dan juga haqqul mal, hak Islam pada harta, yakni merujuk kepada zakat. Jadi disebabkan mereka ini enggan membayar zakat, maka aku akan perangi mereka. Dan akhirnya Umar pun akurlah dengan hujah Abu Bakar tersebut, dan dia kata Abu Bakar telah pun berada di pihak yang benar. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab fiqh, ada perbincangan tentang masalah umat Islam kalau di satu-satu perkampungan, kalau mereka ni tidak menegakkan syiar Islam, antaranya melaungkan azan sewaktu bila masuk saja waktu salat, kemudian melaksanakan salat berjamaah di masjid, kan? Sedangkan satu kampung di situ tu, kawasan tersebut majoritinya orang Islam, ada masjid tapi tak ada dilaungkan azan, tidak pula dilaksanakan salat berjamaah, maka pemerintah kena hantar utusan, kena pergi tanya depa ni pasal apa tak mau solat. Kalau mereka enggan juga solat, maka mereka ini boleh diperangi. Sebab itulah kita katakan azan adalah syiar umat Islam. Dan Nabi SAW dulu sebelum nak tawan mana-mana perkampungan, kalau ada dilaungkan azan, maka selamatlah, kan? Kita tahu bahawasanya mereka ni Muslim. Jadi sebab itulah hari ini kita katakan benda-benda yang melibatkan syiar Islam ini, hak ni kita mesti jaga dan pelihara. Termasuklah laungan azan ni, kan? Tapi kita alhamdulillah di Pulau Pinang ni tak ada isu lah, kan? Cuma orang lain lah yang duk kata Pulau Pinang ni
sampai tak ada azan kan. tu orang politik ni kalau berkelahi ni dia melampau kan. Melampau dan dia akan buat cerita yang bukan-bukan kan. Sedangkan garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang ni sebenarnya menghadkan penggunaan mikrofon ni di speaker masjid ni di luar kan. Dia hanya dikhususkan untuk azan. Jadi itu betul dah kan. Jadi kuliah ni dalam ni sudahlah kan. Siapa nak dengar alhamdulillah kan. Jadi kita tak bolehlah nak paksa orang di luar sana. Orang di luar sana ni dia ada macam-macam urusan yang lain. Kalau ada rumah dekat-dekat, dia ada anak orang nak tidur ke dan sebagainya. Jadi kita kena ambil kira benda-benda seperti ni. Saya sebut benda ni sebab tak lama lagi nak Ramadan ni. Nanti Ramadan ni dia akan mai lagi lah. Dia akan hingat pasal benda ni sebab kan garis panduan ni. Tuan-tuan bayang, kita buat bulan Ramadan kita salat tarawih sampai pukul berapa kan, lewat. Kemudian kita buat pula tazkirah pula, kita ceramah pang ustaz kalau boleh mikrofon ni kira sakan lah kan. Sedangkan waktu tu dah lewat dah pukul berapa kan. Jadi ini bukan soal kalau kita menafikan benda ni, kita menafikan syiar Islam. Tak, azan tu itulah syiar. So memadai dengan yang tu sudah mencukupi. Tidak perlulah untuk kita melebihi benda yang asalnya tidak disyariatkan pun oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi berpada dalam ni sudah kan. Jadi tak perlulah dibangkitkan isu tentang tak ada azan ke apa di Pulau Pinang. Tapi saya nak sebut bagi bahawasanya azan tu adalah salah satu daripada syiar Islam yang mana ia mestilah dilaungkan apabila masuknya waktu. Dah masuk waktu kita sambung.
Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit lagi. Jadi dalam hadis ni juga antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni adalah kita menilai seseorang tu dari segi zahir sahaja. So bila dia mengucap dua kalimah syahadah, kemudian dia salat, dia membayar zakat, maka kita anggap dia ni adalah saudara kita, saudara se-Islam dengan kita. Jadi bukan menjadi tanggungjawab kita untuk nak menyemak apa yang berada dalam lubuk hati dia. Itu bukan kerja kita. So kita nilai seseorang hanya dari segi zahir. Di dalam Sahihain, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Khalid Al-Walid pernah minta izin pada Nabi SAW untuk nak bunuh satu orang lelaki. Lalu Nabi kata tak, faqala la la'allahu an yakuna yusalli. Nabi kata boleh jadi dia ni solat, mana orang yang solat. Faqala Khalid wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Kata Khalid, berapa ramai yang semayang ni dia hanya menyebut sesuatu pada lisannya apa yang bukan dalam jantung hati dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kata kepada Khalid, inni lam umar an anquba an qulubin nas wala ashqa butunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak diperintahkan untuk nak pi koyak dan dalam dada seseorang dan nak ambil tahu apa yang berada dalam diri mereka. Dah, yang tu bukan kerja kita. Jadi bila mereka pada zahirnya telah pun melaksanakan tuntutan Islam yang zahir, maka kita anggap mereka ni sebagai seorang Muslim. Sebab itu kita dapati Nabi SAW tidak perang dan tidak membunuh orang munafikin. Kenapa? Sedangkan Nabi tahu siapa orang munafikin tersebut. Tapi mereka ni tidak dibunuh. Kenapa? Mereka telah menzahirkan keislaman mereka dan juga amalan Islam mereka. Mereka salat, yalah, walaupun dalam Quran Allah Ta'ala menyifatkan kan, bila mereka salat ni kan, dalam keadaan kusala kan, yura'una nas kan, dalam keadaan yang malas, dan juga mereka nak menunjuk-nunjuk pada orang. Akan tetapi secara zahirnya mereka melaksanakan tuntutan syariat Islam. Atas dasar itu kita hukum mereka ni secara zahir sahaja. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, setelah kita ajak mereka masuk Islam, mereka dah mengucap, mereka salat, mereka bayar zakat, maka kita anggap mereka ini adalah saudara se-Islam dengan kita. Dan di dunia kita anggap mereka ni sebagai seorang Islam, akan tetapi yang selain daripada tu, yang tu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata wa hisabuhum 'ala Allah, yakni di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan nilai sama ada syahadah mereka itu adalah syahadah yang benar ataupun tidak, salat mereka itu adalah salat yang benar ataupun tidak, dan juga zakat yang mereka tunaikan itu adakah benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Adapun tugas kita sebagai pendakwah ni, kita hanya menyampaikan sahaja. Jadi ini saya kira sepatutnya dihayati oleh kita semua, bahawasanya tanggungjawab kita adalah menyampaikan dakwah Islam. Jadi soal orang nak terima, orang tak mau terima, itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah Taala ni Allah Ta'ala akan tentukan kepada siapa yang akan menerima ataupun mendapat hidayah ini. Kerja kita adalah kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang pendakwah, dan kita tidak wajar untuk menghukum orang ataupun menilai seseorang itu sama ada kita meletakkan mereka ni di kalangan ahli syurga ataupun mereka ni di kalangan ahli neraka. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan Nabi SAW, fadzakkir innama anta mudzakkir, bagilah peringatan, sesungguhnya engkau adalah seorang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, bukanlah engkau ni nak berhak untuk nak paksa orang kan, tak kan? Kita hanya mengingatkan dan menyampaikan. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Jadi akan tetapi akan ada yang tawalla wa kafar,
berpaling dan juga tidak mau beriman, fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar, nescaya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, nanti depa ni akan kembali kepada kami. Thumma inna alaina hisabahum, dan kamilah yang akan menghitung amalan mereka, sama ada mereka ni benar ataupun tidak, sama ada mereka ini layak untuk masuk dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Jadi tugas kita adalah fadzakir, bagilah peringatan. Jadi itulah yang kita semua sedang lakukan, dan itulah tanggungjawab kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tanggungjawab ini, dan mudah-mudahan ia akan dihitung sebagai amal salih kita semua, insya-Allah. Jadi saya kira setakat itu sahaja yang saya akan sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada peluang lagi pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.